Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Sah Sanusi dalam masalah besar. Sah Sanusi dalam masalah besar. Malah ini akan menyebabkan beliau hilang segala-galanya. Mahfuz dah hilang sabar. Datuk Mahfuz sudah hilang sabar agaknya, dan beliau pun akhirnya memberikan amaran kata dua dan arahan terus kepada Sanusi. Beliau berkata bayar segera atau akan terima notis bankrupt, kata Mahfuz kepada Sanusi. Bayarlah kalau ada duit. Kalau tak ada duit, pergi hutang dekat bank kah, di mana-mana kah, yang penting bayar saman. Nanti kena bankrupt, sia-sia saja. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor diminta supaya segera membayar saman fitnah beliau sebanyak RM120,000 beserta kos tambahan atau notis kebankruptan akan difailkan terhadapnya. Itu kata pengerusi Pakatan Harapan PH Kedah, Mahfuz Omar. Mahfuz berkata sekiranya Muhammad Sanusi terus juga berlengah-lengah melengahkan bayaran saman itu, maka Mahfuz Omar tak ada pilihan selain beliau akan berbincang dengan peguamnya dalam tempoh yang terdekat ini, termasuklah untuk menyita aset Menteri Besar itu. Wow, memalukan ini kalau aset kena sita. Nanti banyaklah aset yang kena jual, kena lelong untuk bayar. Jadi sebelum kena lelong, kena sita, kena bayar, bagus pergi bayar. Kata Mahfuz dalam kenyataannya, dia kata begini, saya kena minta peguam saya untuk bertindak membuat tuntutan itu, atau saya akan tunggu nasihat daripada peguam, sama ada nak failkan kebankruptan ke atasnya atau sita harta beliau yang berjumlah RM120,000. Katanya pada satu sidang media di Alostar semalam, seperti yang telah dilaporkan oleh BH. Mahfuz berkata alasan Muhammad Sanusi itu yang meminta dia berurusan dengan peguamnya adalah tidak relevan. Kenapa perlu dengan peguam? Sepatutnya teruslah berurusan dengan Sanusi, sebab keputusan sudah keluar pun. Mahfuz berkata alasan Sanusi yang meminta supaya dia berurusan dengan peguamnya adalah tidak relevan, kerana Menteri Besar itu sudah pun menangguhkan bayaran saman itu lebih daripada 2 minggu. Wow, ini sudah lebih daripada 2 minggu nih. Kalau main bunga ini sudah berbunga-bunga, ini malah sudah tumbuh bunga. Lama ada aksiden motor dengan kereta. Aduh, ada nampak sekujur tubuh di sana. Nampaknya ada kemalangan maut di sana. Sudah ditutup dengan kain hitam. Patutlah jam. Kita doakan semoga semuanya okey-okey saja. Jauh juga motor itu kena seret ya. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita berharap supaya Sanusi berfikirlah dengan relevan. Kita berharap supaya Sanusi bertindaklah segera supaya beliau boleh membayar saman itu dan supaya beliau tidaklah bankrupt. Nanti kalau sudah bankrupt, nanti masalah lagi. Nanti terpaksa cari lagi Menteri Besar Kedah yang baru. Itu lebih troublesome, lebih membuatkan lebih banyak masalah lah. Lebih banyak masalah. Jadi sebelum Sanusi kena bankrupt, sebelum dia diisytihar bankrupt, memalukan juga kalau kena sita barang-barangnya. Kalau kena sita, kena lelong, ini nanti jadi dalam sejarah sekali lagi Menteri Besar pertama yang hartanya disita, dilelong untuk membayar saman kerana tak mau bayar saman. Okey, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita doakan semoga yang aksiden tadi keluarganya okey
okey saja. Semoga semuanya urusan selepas ini dapat dipermudahkan dan dapat ketenangan lah seluruh keluarga. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ini sesuatu yang amat mengejutkan dan baru saja diumumkan sebenarnya ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berkenaan dengan calon Perdana Menteri, rupa-rupanya memang sah PAS tidak akan mencalonkan Hadi Awang sebagai Perdana Menteri. Malahan itu telah dinafikan dengan keras oleh Taqiyuddin. Persoalan pertama saya tentang perkara ini ialah mengapa mereka menafikan sekeras-kerasnya perkara tentang kononnya Hadi Awang adalah Perdana Menteri yang telah tular kononnya satu kenyataan rasmi menggunakan letterhead daripada pusat PAS menyatakan kononnya Hadi Awang adalah calon Perdana Menteri, dinafikan oleh PAS. Persoalannya kenapa dinafikan? Adakah memang mereka tidak mahu Hadi Awang menjadi Perdana Menteri? Bukankah secara tradisinya seorang ketua parti politik itu sepatutnya kalau berkuasa dan paling berkuasa di dalam politik Malaysia, selalunya beliau akan menjadi Perdana Menteri. Maksudnya sekiranya PAS berjaya menumbangkan kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan buah fikiran titah daripada Yang di-Pertuan Agong ini, dan PAS menjadi parti paling dominan, mereka tetap tidak mencalonkan Hadi Awang. Itu soalan yang cukup besar. Mengapa? Kenapa? Adakah Hadi Awang memang tak layak untuk jadi Perdana Menteri? Ataupun kalau Hadi Awang jadi Perdana Menteri, PAS akan ditolak mentah-mentah oleh rakyat Malaysia? Ataupun memang PAS, pemimpin-pemimpin PAS tak mahu Hadi Awang jadi Perdana Menteri? Ini banyak persoalan boleh timbul daripada ini. Ini berkenaan dengan satu kenyataan media. Kenyataan media yang kononnya sokong Abdul Hadi Awang sebagai Perdana Menteri adalah palsu. Tapi bagi saya, kalau perkara itu betul pun, apa masalahnya? Kalau perkara itu betul pun, apa masalahnya di sana? Kan lebih baik begitu. Lagipun Hadi Awang adalah ketua kepada PAS. Dan beliau adalah ketua kepada parti nombor 2 paling banyak dapat nombor 2 paling banyak dapat MP di Malaysia. Tapi kenapa beliau tidak jadi calon Perdana Menteri? Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengesahkan kenyataan media bertajuk sokongan terhadap YB Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Ahli Parlimen Marang sebagai Perdana Menteri Malaysia adalah palsu. Pertama, memanglah janganlah palsukan perkara itu. Janganlah buat fitnah. Entah siapa yang tak bertanggungjawab ini, yang dah kena jangkit agaknya dengan simptom fitnah daripada individu-individu yang kalah di mahkamah kerana memfitnah. Jadi hentikanlah simptom memfitnah ini. Lebih daripada itu, yang menjadi kehairanan saya ialah, itulah saya ulang balik tadi, kenapa PAS tak mahu pula Hadi Awang jadi calon Perdana Menteri? Menerusi kenyataan di Facebooknya sebentar tadi, beliau berkata, kenyataan media yang tular itu juga tiada kaitan dengan mana-mana pihak. Terdahulu kenyataan media yang palsu, yang telah menggunakan logo parti itu yang bertarikh 4 Mei, yang kononnya telah ditandatangani oleh beliau, memaklumkan bahawa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang akan menghadap Yang di-Pertuan Agong esok bagi mempersembahkan surat akuan bersumpah 115 ahli parlimen sebagai menyokongnya menjadi Perdana Menteri Malaysia. Wow, persoalannya dari mana nombor 115 ini?
Tapi nasib baiklah dikatakan memang palsu. Memang palsu ya, memang palsu. Jadi tidak tahulah sebenar-benarnya Hadi Awang akan jadi calon Perdana Menteri PAS atau tidak. Mungkin beliau boleh menjadi ketua bagi parti, tapi tak mampu nak jadi Perdana Menteri. Tak reti nak jadi Perdana Menteri. Mungkin itulah kot. Tapi saya fikir beliau boleh juga jadi Perdana Menteri, dengan syarat ada pegawai-pegawai, ada penasihat-penasihat, ada menteri-menteri yang bijak-bijak lah, yang boleh bantu beliau. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itulah sekali lagi daripada Independent TV, hentikanlah perbuatan fitnah ini. Hentikanlah berita tak betul ini, mengedit dan sebagainya. Saya pun tak pasti kenapa ada orang yang buat macam begini. Okey, so Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.